Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya agak lama jugalah masa yang saya ambil untuk memikirkan adakah vlog ini perlu diteruskan ataupun sebaliknya. Mencari mood yang sesuai untuk menceritakan tentang vlog pada kali ini. Namun setelah saya fikir-fikirkan manfaatnya untuk semua, maka kita gagahkan diri untuk menyiapkan vlog pada kali ini. Jadi jom kita mulakan vlog kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita dikembalikan. Seperti mana semua sedia maklum, Allah yarham Pakcik Rahman telah meninggalkan kita pada tarikh 23 hari bulan 4 bersamaan dengan hari penuh barakah, hari Jumaat, yang mana bagi sesiapa yang belum kenal, yang belum tahu kisahnya, mungkin boleh tengok link di atas ni. Dan bagi sesiapa yang sudah menyaksikan vlog ketika saya live di hari Allah yarham menghembuskan nafas yang terakhir tu, mungkin sudah ada sedikit penceritaan tentang perjalanan hidup Pakcik Rahman. Bila mana kita mendapat satu message di Instagram 2 tahun lepas tentang seorang pakcik yang tidur di kaki lima bersama dengan cucunya, maka seingat saya pada ketika itu lebih kurang pukul 10 hingga 11 malam. Kita terus ke sana ditemani dengan Pak Loding dan Cikgu Alip untuk kita offer kepada Pakcik Rahman untuk tinggal di tempat yang lebih selamat, yang lebih selesa. Pada ketika itu arwah menolak kerana dia tidak ingin menyusahkan kita. Atas bantuan Allah, atas bantuan semua kawan-kawan, alhamdulillah kita dapat menampung kehidupan Pakcik Rahman. Seingat saya hampir 2 tahun. Semua dengan bantuan kawan-kawan tim Vitamin B, pasukan Asik Tangan-Tangan Gaib yang terus menyokong misi-misi kita. Dan takdirnya, saya pendekkan cerita, beberapa hari sebelum arwah Pakcik Rahman meninggal dunia, sehari sebelum, sesuatu yang sangat mengejutkan adalah apabila kami ziarah ke tempat penginapan Pakcik Rahman, sesuatu yang tidak biasa berlaku pada ketika itu. Bila mana kami ingin masuk ke pintu berkunci, ya. So kebiasaannya pintu di tempat penginapan Pakcik Rahman itu nak berkunci. Jadi kami sudah mula syak ada sesuatu yang mungkin berlaku. Wal'iyadzubillah. Kami pun turun untuk meminta kunci daripada pemilik penginapan. Jadi bila dibukakan pintu pada ketika itu, kami dan seluruh tim sangat terkejut, ya. Sangat terkejut dengan perubahan fizikal dan kesihatan Pakcik Rahman pada ketika itu yang terlalu kurus, yang sudah tidak mampu untuk berkata-kata dengan jelas. Arwah sudah mula berwasiat dan alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah kita telah selamat menunaikan wasiat Allah yarham Pakcik Rahman. Dan alhamdulillah setelah lepas 2 hari menunggu SOP untuk pengurusan jenazah, alhamdulillah kita dengan izin Allah selamat menguruskan jenazah Allah yarham Pakcik Rahman di Hospital Tawau dengan bantuan staf Hospital Tawau, dengan bantuan Ustaz Malik dan sahabatnya. Alhamdulillah kita telah selamat memandikan, mengkafankan, dan sepanjang pengalaman memandikan dan mengkafankan beliau, alhamdulillah urusan sangat dipermudahkan. Tapi apa yang kami sedihkan bila mana urusan mandi jenazah pada ketika itu, bila diselongkar, dibukakan segala pakaian seluar Pakcik Rahman, masih ada duit sumbangan kawan-kawan semua yang masih tersimpan rapi, disampul di dalam poketnya, yang pada ketika itu mungkin beberapa bulan sebelumnya, ya, di tahun ini PKP, jadi Pakcik Rahman tidak boleh untuk turun keluar memberi barang keperluan.
Tapi apapun, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada jiran, kepada Allahyarham Pakcik Rahman, iaitu abang dan makcik yang duduk bersebelahan dengan biliknya, yang selalu memantau keadaan. Allahyarham. Sebenarnya sehari sebelum Pakcik Rahman meninggal tu, apabila kita mendapati tubuhnya sudah mulai susut, seleranya sudah tidak baik, maka kami pun sedaya upaya untuk menghubungi pihak hospital untuk bertanyakan apakah SOP yang perlu kita buat untuk kita menghantar Pakcik Rahman ke hospital. Jadi bila keesokannya, dalam usaha kami untuk menghantar Pakcik Rahman ke hospital, takdir Allah mendahului perancangan kita. Isyak tu kita dapat tahu bahawa Pakcik Rahman sudah meninggal dunia. Jadi bila saya teringat kepada duit-duit yang ditinggalkan oleh Allahyarham Pakcik Rahman, saya sebenarnya dalam lubuk hati pun ada sedikit perasaan takut dan cemburu yang melihatkan harta Pakcik Rahman ni tidak banyak. Bermaksud tidak banyak persoalan yang Allah akan berikan kepada dia, tetapi muhasabah kepada diri kita, berapa banyak harta yang kita ada dan ke mana kita salurkan harta-harta kita. Mungkin bagi Allahyarham Pakcik Rahman di dunia dia hidup menderita, tetapi mungkin di alam kubur, di alam barzakh, Allah bagi dia kerehatan. Mungkin di dunia Pakcik Rahman tidak ada rumah, tapi Allah menyediakan baginya rumah di alam kubur. Rumah yang luas, Allahumma amin, rumah yang selesa. Kerana apa? Apabila kami ceritakan pengalaman menguburkan atau mengebumikan Allahyarham Pakcik Rahman, ya, bila berjumpa dengan sang penggali kubur, ya, beliau berkongsikan pengalaman beliau menggali kubur. Apa yang dikatakannya, sepanjang dia gali kubur di kawasan perkuburan itu, tidak pernah dia gali kubur yang sesenang dan secantik itu. Sebab mengikut pengalaman mereka, apabila menggali kubur di kawasan itu, sama ada kubur akan runtuh ataupun kubur akan banjir. Tetapi yang luar biasanya, kubur Allahyarham Pakcik Rahman ni, Masya Allah, sangat cantik. Tidak berlaku apa-apa yang berlaku sebelum ni, seperti banjir dan tanah tu runtuh. Subhanallah. Mungkin inilah hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Ada saja orang yang di dunia ini kita pandang sebagai biasa-biasa, kita pandang sebagai hina, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mungkin darjatnya sangat tinggi di sisi Allah. Saya masih teringat bila Pakcik Rahman masih hidup, bila mana kita ziarah dia, ada dia pernah katakan kepada saya, "Nak, walaupun kau nampak Pakcik Rahman begini, tapi Pakcik solat tidak pernah Pakcik tinggal. Ya, Pakcik akan solat di hujung, di kawasan bilik yang kita sewakan tu, Masya Allah. Dan Pakcik ingat juga solat, nak. Ya, mungkin ada amalan-amalan Pakcik yang dirahsiakan oleh dia, yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu pun jadi muhasabah kepada kita. Ya, muhasabah kepada kita untuk terus dan cuba menolong insan-insan yang perlukan bantuan ini dengan semampu kita. Subhanallah. Mudah-mudahan vlog kali ini memberikan muhasabah kepada kita tentang harta kita, dari mana kita dapat, ke mana kita akan gunakan, tentang mungkin kesombongan hati kita, keegoan kita, ya, kepada Allah dan sesama manusia, untuk kita sedar bahawa kehidupan di dunia ini tidak lama, untuk kita sedar bahawa kehidupan negeri abadi adalah di alam akhirat. Terima kasih kepada semua yang selalu membantu kami sepanjang 2 tahun kita membantu Pakcik Rahman. Mudah-mudahan amal jariah yang kita kerjakan akan menjadi penolong kita apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat itu vlog kali ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Salam Ramadan, selamat 10 malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.